Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita sambung dengan kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hari ini kita bincang tajuk Ar-Riya. Sebelum kita masuk kepada tajuk ni, ada beberapa tausiah, peringatan yang saya ingin sampaikan, iaitu yang utama sekali, iaitu niat. Tuan-tuan sekalian, kita dalam agama ni yang paling utama adalah niat. Kalau kita tengok buka kitab hadis 40, yang pertama hadis iaitu tentang niat. Sebab Allah Ta'ala dia tak tengok duduk kita, buat kita, dia tak tengok. Dia tengok jauh-jauh dalam hati kita. Itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Sebab itu jaga niat kita. Pertama nak jaga niat, yang kedua niat tak. Kan kalau niat pun tak nak jaga, macam mana? Tuan-tuan main masjid, tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan ada niat tak? Kalau tak niat, jangan bincang tentang jaga lagi. Niat je yang dikaf. Niat je bila keluar daripada rumah tadi, maksudnya buat sesuatu kerana Allah, maksudnya. Tuan-tuan sekalian, kalau tidak dia jadi adat, dia tak jadi ibadat. Sesuatu perbuatan yang kita buat selalu, kita makan, kita minum, semua itu sepatutnya berguna untuk diri kita. Semuanya sepatutnya jadi ibadat. Tapi kita tak niat. Jadi samalah kita macam Ramasami, samalah kita macam Acong. Akhirnya dia sekadar jadi adat. Dia tak jadi ibadat. Rugi. Kita tu ingat ibadat solat je 5 minit, 10 minit kali 5 waktu 50. Daripada 24 jam 50 minit yang ibadat. Yang lain jadi apa? Gone with the wind, maksudnya hilang begitu sahaja. Rugi kita, a waste of time, buang masa, tuan-tuan sekalian. Jadi niat ni, tuan-tuan sekalian, kerana Allah. Mudah saja bismillah mungkin, ataupun kita ingat dalam hati kita berbuat sesuatu kerana Allah. Ustaz, main masjid pun kena niat lah Ustaz. Ya tak? Ada orang datang masjid, dia lari daripada rumah. Kenapa dia lari daripada rumah Ustaz? Isteri dia suka betiak, dia pun lari main masjid. Ni musim cuti PKP ni, anak-anak ramai kat rumah. Ada para suami dia penat di rumah, tak dapat layan dengan keadaan anak, dia lari main masjid. Nanti di hari akhirat kelak, bila dia terima buku amalan, dia tengok tak ada pahala main masjid. Ya Allah, aku hadir ya Allah. Memang kau hadir, tapi bukan kerana aku. Kau hadir kerana tujuan-tujuan yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain. Kau dah dapatkan apa yang kau niatkan. Dah ya Allah. Sudah. Tidak perlu meminta lagi. Sebab itu jaga niat kita. Kita duduk, kita main masjid. Sebab rumah kita tepi masjid. Kita main masjid sebab rumah kita tepi masjid, tuan-tuan sekalian. Tapi kita main, orang kita takut kan, kalau tak pergi masjid, orang kata apa? Hei, rumah tepi masjid, tak main solat kat masjid. Kita pun main masjid, tuan-tuan sekalian. Buka-buka buku amalan nanti, tengok-tengok tak ada pahala main masjid. Saya datang masjid, rumah tepi masjid. Ya Allah Ta'ala kata memang. Tapi kau datang kerana kau nak lari daripada celaan manusia. Kau takut manusia kata apa? Rumah tepi masjid, tapi tak main solat kat masjid. Kau selamatkan daripada celaan manusia tersebut. Dah selamat ya Allah. Sudah, jangan minta lagi. Sebab niatmu bukan kerana aku. Habis lama mana tuan-tuan sekalian, kita tak jaga niat kita. Hantar duit, mak ayah masuk akaun lagi, ada bukti bahawa kalau nak lembaga asing minta
cukai, ribet, ada bukti, tapi buku amalan tak ada. Saya hantar, ya Allah, kat mak ayah, saya siap potong gaji. Ya memang, tapi engkau hantar sebab engkau takut kan. Manusia cakap anak senang di bandar, ibu merempat di kampung. Kau dah selamatkan daripada celaan manusia tersebut. Ya Allah, sudah. Bukan niatmu kerana aku pun, niatmu kerana selain daripada aku. Dan kamu sudah dapat apa yang kamu niatkan. Habis tuan-tuan sekalian, lama kita duduk potong gaji, hantar duit kepada ibu kita. Tuan-tuan sekalian, nampak simple, tapi tuan-tuan sekalian sangat merugikan. Buang masa kita, tuan-tuan sekalian. Sepatutnya jadi amal baik kepada kita, tapi akhirnya sia-sia. Kita masuk belajar dulu, tuan-tuan sekalian, berapa tahun buat medik, 6 tahun dalam belajar bukan main payah, tuan-tuan sekalian. Lepas tu 6 tahun praktikal, masuk kerja sebulan, on the way balik accident, meninggal. Tak ada nak rasa jerih payah, usaha keras, tuan-tuan sekalian. Mati-mati Tuhan tanya, mana amalan kamu? Saya belajar, ya Allah, 6 tahun ya Allah di universiti, 2 tahun di metrik, dan berapa banyak tahun saya belajar, ya Allah. Itu bukan amalan, sebab kamu bukan niat kerana aku pun. Kamu niat kerana tujuan-tujuan lain selain pada aku. Kamu dah dapatkan apa yang kamu niatkan. 6 tahun sepatutnya jadi amal soleh, tapi sebab tak niat kerana Allah, ada niat-niat yang lain tak bersangkut langsung dengan Allah, maka akhirnya 6 tahun itu gone with the wind. Habis pergi, tak ada nak makan, ingat nak dapat kerja besar, kan? Tak ada sebulannya Allah Ta'ala panggil tadi 6 tahun sia-sia. Kalau dapat kerja 10 tahun, tuan-tuan senang kukulah, berbaju juga, boleh makan juga lah. Ini tak ada nak makan rezeki usaha kita, lepas tu pahala pun tak ada, sebab dia tak jadi ibadah. Sebab syarat sah ibadat iaitu niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amal adalah dengan niat. Al-umur bimaqasidiha. Setiap urusan menurut apa yang kita niatkan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah pentingnya niat. Dan niat itu bersangkut dengan hati, dia bersangkut dengan ikhlas, dan dia bersangkut juga dengan riya, iaitu lawan kepada ikhlas. Hari ini kita tengok sikit tuan-tuan sekalian dalam kesempatan yang ada, iaitu dengan tajuk Ar-Riya. Ar-Riya ni kalau kita buka buku apa, psikologi kan, kita cari tak jumpa, tuan-tuan sekalian. Buku kalau dari segi apa akademik ni kita jumpa show off, diterjemahkan kepada show off. Bahasa Melayu kita panggil menunjuk. Tapi tak sama dengan riya dalam perbincangan grup ulama dalam Al-Quran dan hadis. Show off bukan riya, tuan-tuan sekalian. Show off ni lebih kepada menunjuk-nunjuk perkara dunia. Dia tak sangkut dengan ibadat, kan? Dia tunjuk apa? Dia tunjuk romantiknya dia dengan isterinya. Dia tunjuk dia makan musang king, dia tunjuk dia sedang di mana berkelah bersama keluarganya mungkin maksudnya. Dia tunjuk. Sekarang ni media sosial terkesan semua benda nak tunjuk. Semua sekalian. Dan menurut kajian, apabila kita post kepada kita punya medsos kita tu, daripada 100% yang tengok kita punya post tu, 70% tuan-tuan sekalian, 70% yang tengok kita punya post tu, I don't care. Tak kisah pun, who are you maksudnya. Tak kisah. 70% tak kisah. 25%
25%, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tunjuk nikmat-nikmat semua ni, bahagia, romantik semua ni. 25% hati dia bengkak, sakit, hasad dan dengki. Awak hang seorang ke romantik, orang lain tak romantik. Awak hang seorang yang ni makan benda ni, awak hang seorang, hati dia bengkak, hasad. 25%, 25%, tuan-tuan. Tinggal lagi 5%. 5% ni apa? 5% ni, barakallah, aku doakan. 5% lah. Tu pun mulut dia mungkin, hati tak tahu 5. Kan? Gerak. Tapi dah kita kata tak boleh kan? Mulut lah, tapi dalam hati 5%. Kita nak harap 5% itu pun tak boleh. Dan kita bersedia untuk menerima musibah daripada 25%. Musibah apa, tuan-tuan sekalian? Penyakit ain, hasad dan dengki. Seorang sahabat ni, tuan-tuan, seorang sahabat, dia mandi dengan kawan dia, laki-laki, dia tuan-tuan. Kan aurat laki-laki ni daripada pusat sampai lutut dah. Kain kita mandi, kain basahan, buka baju, kawan dia tegur, cantiknya kulit. Kawan dia tegur, cantiknya kulit, kan? Tuan-tuan tahu apa berlaku? Balik sahabat ni jatuh sakit. Dia jatuh sakit, pergi berubat tak lega, bawa kat Nabi, tuan-tuan sekalian. Nabi kata, al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar. Bukan niat sahabat tu nak bagi ain pun, bukan dia niat pun. Kadang-kadang intentional, unintentional. Dia bukan niat, tapi kita tak tahu hati manusia, tuan-tuan. Akhirnya dia jatuh sakit. Jadi Nabi buat macam mana? Nabi ruqyahkan dia, baru sembuh. Dengan apa Nabi ruqyahkan? Ada, tuan-tuan, kalau ada yang macam tu, cuba tengok. Iaitu Nabi ruqyahkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baca, tuan-tuan. Saya pernah dengar, saya beli kenderaan baru, ada seorang guru pesan, balik baca Qul a'udzu birabbil falaq. Kita pun jadi takut, mata kita tak tahu mata siapa yang tengok. Mungkin dia rasa tak selesa dengan apa yang kita ada. Ruqyahkan maksudnya. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu Nabi ajar, ni hadis pasal ain tu, hadis yang pasal ain, kita boleh buka cari hadis tu pasal ain. Dan Nabi ajar, bila kamu lihat kelebihan saudaramu, nikmat yang saudaramu ada, sebut. Jangan kita terbaik. Tuan-tuan saya kadang-kadang mulut dia terbaik, hati tak tahu. Nabi bukan ajak macam tu. Nabi ajak, lepas ni kalau tengok kebaikan, nikmat yang saudara kamu tunjukkan, sebut barakallahu laka. Barakallahu laka ataupun fika. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, ketika kahwin, perempuan kata-kata anak darah ni paling cantiklah, dihias raja sehari. Anak darah, anak terona pun macam tu juga, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok Nabi ajar apa? Nabi ajar barakallahu lakuma, doakan mereka. Tuan-tuan sekalian, itu yang diajar, yang sunnahnya. Bukan kita memuji, bukan kita express ta'ajub, takut, tuan-tuan sekalian, mulut saja, tuan-tuan sekalian, tapi hati tidak tahu. Itu yang diajar, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, kita takut kita kena ain orang. Kita tak takut pula kadang-kadang kita yang bagi ain kepada orang. Kita ada bimbang kan, orang bagi kat kita, siap-siap kita yang sebenarnya bagi ain kau orang. Hati kita pun tak tahu, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi ajar untuk kita jaga diri kita
Baca waktu pagi, selamat sampai petang. Baca petang, selamat sampai subuh. Apa dia? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca tu. Topat dengan satu lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Baca sekali waktu pagi, insya-Allah terpelihara sampai petang, dan baca waktu petang terpelihara sampai subuh maksudnya. Jadi amalkan tuan-tuan, sebab kita tidak tahu sebenarnya apa yang bahaya yang akan kita hadapi. Sikit lagi saya nak pasal ini tuan-tuan penting. Ada seorang ustazah dia datang satu majlis kesyukuran. Kawan dia jemput penuhi kesyukuran, dia pun datang. Bila dia datang, jadi dia duduk semang-semang, ada seorang kawan tu datang juga. Jadi tuan rumah tanya kawan dia juga kan, Mana anak? Dia pun jawab lah. Dia jawab, kata tak boleh bawa anak. Saya pun datang seorang lah. Oh, dia kah? Tiba-tiba ada seorang yang mencelah, yang dengar dia mencelah. Dia kata apa? Dia kata, tak bawa anak, tinggal kat rumah, suami jaga. Orang tu sebut tadi tinggal kat rumah, suami jaga. Dia sebut macam tu, macam pelik cara dia cakap. Tinggal kat rumah, suami jaga. Dia cakap. Ustazah bila dia tengok orang tu cakap macam tu, dia cakap kat kawan tadi yang kata anak dia tinggal kat rumah, kamu ruqyah cepat. Maksudnya habis cerita dia cakap tu. Seminggu lebih kurang dia jumpa dengan ustazah ni. Dia cakap kat ustazah, Ustazah tahu tak apa jadi bila saya balik rumah? Tak tahu apa jadi. Maksudnya saya balik, ustazah, anak saya luka kening, suami saya selup ibu jari. Terselup ibu jari, anak saya berdarah ke kening. Ustaz, kebetulan Ustaz tak ada kenal-kenal dengan air. Ustaz, ya mungkin tak kenal-kenal dengan air, dan mungkin juga kenal-kenal. Saya tanya, kamu baca tak yang saya suruh ruqyahkan? Kamu baca tak waktu itu? Saya memang nak baca, tapi ada orang ajak sembang, tak ada. Kebetul mungkin kita kemungkinan tak ada kaitan, dan kemungkinan juga ada kaitan. Jadi kita tak payah ambil risiko. Sebenarnya kalau ada apa-apa kita jaga, iaitu kita baca doa macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu sedikit pasal menunjuk dunia. Itu menunjuk dunia. Kena juga understand, tak ada faedah juga. Apa kata kalau kita tunjuk pula akhirat? Bangun tahajud, tuan-tuan, bangun tahajud, selfie, salam tahajud. Bos, tuan-tuan, diku. Tak ada guna. Tuan-tuan, tahajud di channel kita. Siapa-siapa yang masih belum jadikan tahajud amalan harian dia, hidup dia, buatlah. Sebab tahajud ni Nabi sebut, iaitu seperti panah yang tepat ke sasaran. Kalau tuan-tuan nak kebaikan, bangunlah. Dapat 2-3 rakaat pun cukuplah. Sebab Nabi sebut tahajud ini seperti panah yang tepat kepada sasaran. Tuan nak apa, minta pada waktu itu. Ibadat memang ikhlas waktu itu. Tak ada siapa. Orang tidur, kita bangun. Allah berbangga dengan hamba dia ketika mana yang ramai yang tidur, dia bangun. Tapi kita
rosakkan. Sepatutnya orang tak tahu, kita bagi tahu. Habis. Rosak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tunjuk. Tak payah tunjuk kebaikan, tak payah tunjuk. Maksudnya lakukan, lupakan. Dia punya formula dia double carry. Lakukan, lupakan. Tak payah tunjuk. Kenapa kita nak tunjuk? Sebab kita mencari perhatian makhluk. Kita sebenarnya bukan nak perhatian Allah, ataupun kita nak half-half, separuh-separuh. Allah pun nak, makhluk pun nak. Allah Ta'ala kata, aku suci daripada menerima amalan seorang hamba yang berkongsi kepentingan. Ambil balik. I don't deserve it. Ada dalam satu hadis kursi, ada dalam satu hadis kursi, kalau semua orang daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat, meminta, semua minta, nak beritahu rahmat Allah Ta'ala nak bagi ini. Kalau daripada zaman seawal manusia dulu diciptakan, sekarang dan sampai hari kiamat, kalau semua minta, Allah Ta'ala kata, dan aku tunaikan, ia hanya seperti jarum yang dicelup di dalam air laut yang menitis daripada jarum itu saja, maksudnya dibandingkan dengan apa yang aku ada. Bayangkan kalau daripada manusia, banyak manusia dah mati, dah ramai, minta semua, dan Tuhan bagi semua, nilai yang Allah Ta'ala ada dalam simpanan dia seperti jarum yang dicelup ke air laut yang menitis itu saja nilai dia. Tiba-tiba terkasnya kita tak nak yang Allah punya, kita nak makhluk punya. Last apa tak dapat, yang dapat dengki dia ada. Awal tu pun nak tunjuk, bodoh sangat. Ibadat yang tunjuk. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni kalau siapa-siapa yang mencari perhatian makhluk, dia akan penat dalam hidup dia. Dia akan penat. Sebab apa dia penat? Pertama, makhluk kadang-kadang tak kisah pun. Yang kedua, kalau dia balas, kita buat baik kat dia, dia balas, kadang-kadang tak setimpal pun dengan apa yang kita buat. Dan dalam kebanyakan hal, dia miss, maksudnya dia apa? Terlepas pandang. Jadi yang itu juga yang kita cari. Kenapa kita tak cari perhatian Allah? Pertama, perhatian Allah, Allah Ta'ala takkan miss, Allah Ta'ala takkan tak balas punya. Dan bila Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala balas berkali-kali. Sebab Allah Ta'ala sifat dia, antara sifat dia iaitu malu dan pemurah. Malu apa? Kalau minta, aku tak bagi, malu. Allah Ta'ala tunaikan permintaan, dan bila dia bagi, selalunya melebihi apa yang kita minta. Tapi dah, kita masih mencari perhatian makhluk, akhirnya kita terluka, akhirnya kita penat. Kalau tuan-tuan nak tengok ciri-ciri orang penat ni, orang gelisah ni, orang tak senang ni, maksudnya tak bahagia ni, tuan-tuan senang, ayatnya macam ni, tuan-tuan elakkan ayat macam ni, tuan-tuan kiaskanlah, bandingkanlah, kembangkan. Tapi dia punya ayatnya macam ni. Kalau hidup kita, ayat kita macam ni, kita termasuk dalam orang yang hati kita tak tenang, payah nak tenang, sentiasa gelisah. Ayat dia macam mana? Macam ni. Saya ingin di tempat kosong makhluk. Passive voice. Saya ingin di tempat kosong makhluk. Contoh isi ya, kat situ. Saya ingin disukai makhluk. Saya ingin disayangi makhluk. Saya ingin dianggap baik oleh makhluk. Benar. Kalau hidup kita macam itu, makhluk, benar.
Hidup kita bukan diciptakan untuk makhluk, kita diciptakan untuk Allah. Tapi kita dicari perhatian makhluk, kita akan jadi penat. Boleh tak? Boleh tak kalau nak nampak cantik ataupun handsome? Boleh tak? Boleh tak kalau nak nampak cantik, saya ingin dilihat cantik? Boleh tak? Handsome? Boleh? Boleh? Boleh! Fitrah. Orang perempuan mana tak nak nampak cantik? Orang lelaki mana tak nak nampak handsome? Tapi kalau ingin nampak cantik dan handsome sampai berjam-jam depan cermin, hati gelisah tak tenang. Sebab apa? Terlalu bergantung kepada perhatian makhluk. Tuan-tuan balik lagi, kalau siapa-siapa yang ada isteri, tengok, kalau yang jenis lama depan cermin, itu hati gelisah. Dengan tuan-tuan gelisah. Nak keluar api macam-macam depan cermin. Dia bersiap untuk siapa tu? Cuba tanya, pakai cantik-cantik, lawa-lawa, wangi-wangi, untuk siapa? Dia tanya. Perempuan jawab, untuk suami ya Ustaz. Tapi kat rumah tak cantik pula, nak keluar baru cantik. Soalan seterusnya, suami siapa? Kalau suami sendiri, kat rumah lah terbaik, kena cantik, kena kemas. Tapi kat rumah tak cantik, nak keluar baru cantik. Soalannya, suami siapa? Stres, ditekan, sebab sibuk dengan topik, sibuk dengan wrapping, sibuk dengan emas. Kita tak menjadi diri kita yang sebenarnya. Sebab itu kita penat. Kita penat. That's not me ya. Tapi bila nak supaya manusia suka, supaya manusia beri perhatian, kita terpaksa jaga topeng kita, sibuk dengan topeng kita, menghias topeng kita. Akhirnya kita akan penat, kita akan gelisah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hujan yang lebat. Baik sikit. Kau nak panjang lagi sebab tak boleh balik. Boleh. Kan editor semua boleh balik ya Ustaz. Sikit lagi tuan-tuan sekalian. Nak nampak cantik boleh, nak nampak handsome boleh. Kalau nak nampak soleh boleh. Boleh tak? Untuk dilihat soleh boleh? Tak boleh. Nak dilihat soleh worse. Tak boleh maksudnya. Sebab apa? Sebab kita bukan dilahirkan, bukan beramal untuk dilihat soleh. Kita sepatutnya jadi soleh, bukan dilihat soleh. Kalau dilihat soleh, maksudnya kita mencari perhatian makhluk, supaya nampak bagus, supaya nampak pemurah, supaya nampak baik. Katakan tak ada makna. Tidak ada makna di sisi Allah. Sebab kita sepatutnya berusaha menjadi soleh, buat sesuatu kerana Allah. Kalau tidak, dia jadi riya. Dan riya ini iaitu menuntut pangkat dan kedudukan menerusi perbuatan ibadat. Jangan, sebab itu saya kata tadi, yang kalau menunjuk tak kenal dengan ibadat, dia tak nama riya. Kita mungkin dia masuk dalam kategori show off, ataupun dalam penyakit psikologi ni dia panggil narsisistik. Orang yang suka nak tunjuk. Maksudnya dia dahagakan perhatian. Dia dahagakan perhatian dan dia dahagakan untuk dihargai. Biasa orang yang dahagakan untuk dihargai ni, dia kurang harga diri dia. Sebab tu dia mencari penghargaan. Tapi orang yang dirinya dah ada harga dan dia menghargai dirinya, dia tak perlu mencari harga lain. Orang yang
menghargai dirinya, dia tidak perlu penghargaan makhluk. Hanya yang tidak ada harga dahagakan penghargaan. Lepas itu kita kena muhasabah diri kita. Dalam bab ibadat kan? Kalau dalam bab dunia, tuan-tuan nak riak, tuan-tuan riak lah. Tuan-tuan main bola, riak lah. Tak apa. Coach tanya kan, awak tak main elok-elok? Tak boleh coach, riak. Ada tu kan? Main bola riak lah. Ibu-ibu nak masak kan, panggil suami masuk dapur. Abang tengok cik masak, lambung sodet tangkap. Abang tak pernah tengok lah. Itu dah abang tak pernah masuk dapur. Tak apa, riak. Sebab bina riak, tak ada masalah. Kat suami kita apa semua. Tapi ibadat ibadat tak boleh. Tak boleh. Sikit boleh Ustaz? Tak boleh. 99.9% boleh Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Risiko reject. Nanti di hari akhirat kelak Nabi sebut kan, jadi saya tak akhir hadis. Nanti di hari akhirat kelak amal kita naik ke hadarat Allah. Dia tapis sampai langit pertama tapis. Yang kalau ada cacat atas kan tolak, pulangkan balik. Naik langit kedua tapis, naik langit ketiga tapis. Ini hadis. Naik langit keempat tapis. Naik langit ketujuh sebelum sampai kepada Allah tuan-tuan, siap-siap zero. Semua out. Tuan-tuan sekalian, Nabi cerita kat sahabat-sahabat jadi takut. Tuan-tuan, sahabat takut, kita sepatutnya lebih takut. Sebab sahabat ni hati mereka dekat dengan Nabi semua. Mereka sepatutnya hati mereka lebih baik daripada kita. Tuan-tuan sekalian, biar sepatutnya lah tuan-tuan sekalian, tapi tak semestinya juga. Tuan-tuan sekalian, tapi kita cakap cara adatnya, hati mereka itu lebih baik daripada mereka. Tapi dia pun bimbang. Akhirnya mengadu kepada Nabi, Ya Rasulullah, engkau boleh ya Rasulullah, hati engkau Rasulullah, kami macam mana? Maka tahu Rasulullah jawab apa? Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabatku, kamu buat je yang terbaik, kamu jaga hati kamu. Maksudnya, sebab kamu masuk syurga bukan kerana amalan kamu, tetapi kerana kasih sayang daripada Allah. Sebab itu kita kadang-kadang nak menunjuk cara tuan-tuan, banyakkan amalan tuan-tuan, tapi tak ikhlas, tak ada makna. Sebab Allah Ta'ala tengok kesungguhan kita. Betul tak kau buat kerana aku? Kau jaga dah hati kau. Maksudnya, kalau datang was-was, bagaimana? Kau layan tak? Kita jaga sungguh dalam beribadat tu dapat pahala. Duk jaga hati kita tu dapat pahala lagi. Maksudnya, sedekah dapat pahala, duk sorok pula tak tunjuk, itu pun dapat pahala 70 kali ganda lagi. Galakkan supaya apa? Supaya kita berusaha. Allah Ta'ala tengok hati kita, kesungguhan kita, dan Allah Ta'ala masukkan syurga dengan pertimbangan Allah, kasih sayang Allah, bukan kerana amalan kita. Jadi tak payah bimbang sikit pun tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut macam tu kan, riak ni nak tengok tuan-tuan sekalian, tak semestinya juga, tapi secara adatnya kita di belakang orang lain, depan orang lain. Di belakang orang lain, depan orang lain. Itu tuan-tuan sekalian. Kalau kita depan orang, kita jaga solat kita, di belakang tak jaga langsung, itu riak. Itu riak. Kalau ada orang, orang kata apa, kita sedekah. Kalau tak ada orang, tak sedekah. Maksudnya itu tuan-tuan sekalian riak. Jadi macam mana nak rawat? Saya nak tutup ni, macam mana nak rawat penyakit ni tuan-tuan sekalian? Saya baru teringat, nak kaitkan dengan hadis Nabi kata sebaik-baik amal walaupun sikit tapi istiqamah. Sikit tapi istiqamah. Apa makna istiqamah? Apa makna istiqamah? Istiqamah ni maknanya perbuatan tersebut menjadi watak diri kita, karakter kita. Dekahan, sikit kita dekahan, RM1 dalam sehari RM1. Tapi tuan-tuan sekalian, dia jadi watak kita. Maksudnya ada orang, tak ada orang, aku tak peduli lah, aku buat. Pada waktu itu tak ada riak. Orang kata riak, aku hang ada orang, hang tak ada, aku macam tu lah. Jadi tak ada lah penyakit riak. Penyakit riak ni selalu tuan-tuan sekalian, ada orang baru kita jadi lain. Tapi kalau kita memang perangai kita macam tu kan, solat kan,
Kalau kat rumah pun tuan-tuan sekalian kita solat sunat, mai sini pun kita solat sunat. Apa nak kata dia kata aku kat rumah pun macam tu, sini pun macam tu. Kalau aku buat baik, memang aku suka buat baik maksudnya. Tapi kalau ada orang baru buat baik, tu dia jadi riak. Sebab tu lebih baik sikit tapi jadi perangai kita, jadi karakter kita. Maka keselamatan kita daripada penyakit riak. Yang baik pastinya daripada Allah, yang dhaif daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.